Hai, saya Cikgu Kavisha. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. So, jom, let's mula. Apa itu algoritma? Algoritma merupakan satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas. Algoritma mengikuti prosedur langkah demi langkah. Dan langkah tersebut mestilah logik dan sistematik. Ini adalah penting untuk menghasilkan sesuatu produk atau melakukan sesuatu yang akan menghasilkan output yang baik dan berkualiti. Sekarang kalau kita tengok raja di sini, kita boleh lihat terdapat langkah 1, 2, 3, 4 dan so on, dan pada akhirnya kita dah ada output. So maknanya kita perlu mengikuti satu siri langkah untuk menghasilkan sesuatu output. Sebagai contohnya, bila kita nak beli kek, kalau kita tengok, kita ambil kek coklat lah sebagai contoh. Kita nak beli satu kek coklat, so kita akan first pergi ke kedai. So sebelum tu kita kena cari kek kedai yang mana kita nak pergi. So langkah satu ialah mencari kedai kek. Langkah kedua, pergi ke kedai kek tersebut. Langkah ketiga ialah mencari kek. Dan langkah keempat ialah kalau kita menjumpai kek yang kita minati, kita akan membeli. Hasilnya kita mendapat satu kek coklat. So ini merupakan satu contoh algoritma. So basically ia adalah sesuatu langkah yang kita ambil untuk mendapatkan sesuatu end product. Terdapat banyak contoh dalam kehidupan seharian kita yang boleh dijadikan algoritma. Antaranya adalah peraturan yang ada di jalan raya, seperti lampu isyarat. Kalau merah, kita kena menghentikan kereta kita. Kalau yellow, kita kena prepare untuk berhenti. Dan kalau hijau, kita boleh teruskan perjalanan kita. Lagi satu adalah menanam pokok. Kita kena tahu macam mana nak menyiram pokok tersebut, baja yang berapa banyak kita kena letak. Macam tu lah, kita kena ikuti prosedur untuk menanam pokok tersebut. Dan lagi satu adalah membakar kek. Kita kena tahu ingredients dia, lepas tu langkah untuk buat batter dia, baru boleh hasilkan kek. So ini adalah antara contoh yang terdapat dan boleh dijadikan algoritma dalam kehidupan seharian kita. Algoritma melibatkan dua struktur kawalan. Satu ialah pilihan bersarang dan lagi satu adalah ulangan. So mari kita tengok yang pertama dulu, pilihan bersarang. Apa itu struktur kawalan pilihan bersarang? Struktur kawalan pilihan bersarang terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Jadi, satu struktur kawalan berlaku selepas kejadian satu lagi struktur kawalan yang lain. So, kalau kita lihat
cata air alir di sini. Dia akan bermula dengan syarat tidak dipenuhi, ya atau tidak. Kalau tidak, satu lagi struktur kawalan akan muncul. So, di sini satu struktur kawalan diikuti dengan satu struktur kawalan berlain. Mari kita lihat contoh untuk struktur kawalan pilihan bersarang. Di kiri ada satu sudoku yang bermula dengan masuk ke kedai buku. Jika ada buku rujukan ESG, mereka akan terus pergi untuk struktur kawalan yang kedua. Kalau tidak, mereka akan keluar dari kedai buku. So, kalau syarat ada buku rujukan ESG memenuhi, mereka akan terus semak kandungan. Jika memenuhi sukatan pelajaran, mereka akan beli buku rujukan. Jika tidak, mereka akan terus keluar dari kedai buku. Apa itu struktur kawalan ulangan? Struktur kawalan ulangan adalah satu set langkah yang sentiasa berulangan sehingga satu syarat dipenuhi. Set langkah yang berulangan ini dipanggil sebagai gelung ataupun loop. Dan ulangan loop ini dipanggil sebagai iteration. Sebagai contohnya, loop adalah satu proses yang sentiasa berulangan. So, bila kita menanam pokok, kita kena menyiram air pada setiap hari. So, proses ini akan berulangan pada setiap hari. Dan kalau kita nak ambil contoh iteration, contohnya kita ada 2 pokok. So, kita kena ulang langkah yang ada dalam loop untuk kedua-dua pokok tersebut. So, kita akan ambil langkah loop dan akan ulangnya untuk 2 pokok yang ada. Itu adalah iteration. Terdapat 2 jenis struktur kawalan ulangan. Satu adalah struktur kawalan for, dan satu lagi adalah struktur kawalan Y. Mari kita lihat struktur kawalan for dulu. Struktur kawalan ulangan for. Struktur kawalan ulangan for melakukan ulangan bagi sesuatu pernyataan untuk bilangan kali yang tertentu. Bilangan ulangan ini dikawal oleh pembilang, iaitu satu nombor tertentu. So, salah satu contoh yang kita boleh lihat adalah bila kita nak setkan pembilang kepada 10. So, bila kita mula, kita akan mula dengan pembilang 0. So, kita akan teruskan menyatakan pernyataan yang kita nak keluarkan sebagai output. Kita akan ulangi sehingga pembilang 10 dicapai. So, setiap kali kita membuat ulangan, kita akan tambah 1 dan gelung tersebut akan tamat bila pembilang 10 dicapai. Dalam struktur kawalan Y, ulangan akan berlaku selagi syarat yang diuji adalah benar. Dalam struktur kawalan for, seperti yang kita lihat, kita akan buat ulangan mengikut pembilang.
Tetapi dalam struktur kawalan wide, tiada pembilang dan kita tidak akan tahu bila syarat ini akan dipenuhi atau tidak. Apa itu ralat? Ralat boleh dikategorikan sebagai kesilapan atau kesalahan dalam proses pembangunan atur cara segmen kod. Di sini terdapat 3 jenis ralat, yaitu ralat sinteks, ralat bahasa larian, dan juga ralat logik. Ralat sinteks merujuk kepada kesilapan dalam penggunaan bahasa pengatur caraan. So, kalau kita lihat dari segi bahasa manusia, ia adalah kesilapan dari sudut ejaan atau tata bahasa. Ralat bahasa larian pula adalah kesilapan yang menyebabkan atur cara berhenti secara tiba-tiba tanpa diduga semasa larian ujian ataupun test run. Ini boleh berlaku kerana kekurangan memori ataupun terdapat serangan virus komputer ataupun perubahan settings komputer. Dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dijangka dan boleh berlaku secara tiba-tiba. Ralat logik pula merujuk kepada kesilapan yang menyebabkan atur cara memberi output yang tidak dijangka dan sering kali berlaku semasa pembangunan algoritma. So, ini sering kali berlaku apabila pengatur cara tidak membuat kod mengikut logik yang sesuai dan mungkin tidak memenuhi syarat aplikasi. Ini juga berlaku apabila urutan langkah tidak diikuti ataupun tidak mengikuti syarat yang diperlukan untuk mengkomplitkan aplikasi tersebut. Sekarang mari kita tengok 2 teknik pengesanan ralat logik. Yang pertama adalah teknik semakan meja ataupun desk check, dan kedua adalah teknik langkah demi langkah. Kedua-dua teknik ini adalah sesuatu teknik manual yang boleh digunakan oleh pengatur cara untuk menyemak logiknya dalam pseudocode dan charter alih. Teknik ini boleh digunakan dengan menggunakan kertas dan pensel saja. Sekarang mari kita lihat bagaimana menggunakan pseudocode dan charter alih dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan untuk menyelesaikan masalah. So, antara langkah untuk menghasilkan algoritma yang menggabungkan pelbagai struktur kawalan adalah: pertama, pengenalan pasti masalah; kedua, merangka algoritma penyelesaian; dan ketiga adalah menyusun langkah-langkah algoritma. Sebagai contohnya, kita nak menjahit baju. Pertamanya kita akan mengenal pasti masalah, iaitu bagaimana menjahit baju tersebut. Kedua, kita akan merangka algoritma penyelesaian. So, kita akan mengenalkan pasti barang dan teknik yang diperlukan untuk menjahit baju tersebut. Dan ketiga, kita akan menyusun langkah-langkah menjahit baju tersebut. Dan hasilnya kita akan mendapat
satu maju. Oke, itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya berharap perkongsian pada hari ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih dan jumpa lagi.